Tiba-tiba CD yang mengalunkan ayat-ayat suci terhenti. Isma dan Ina berpandangan sesama sendiri. Dan Ina dah rasa tak sedap hati. Mereka teruskan juga perjalanan dengan keadaan yang sunyi dan sepi dalam kereta tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ini saya telah kumpulkan kisah-kisah seram tentang jalan puaka yang dialami oleh beberapa orang penulis dalam video ni. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Okey, kisah pertama daripada Abang Nizam. Abang Nizam pilih jalan ini disebabkan lebuh kerai karak sesak teruk. Banyak kenderaan sebab orang balik kampung sempena cuti panjang Hari Raya Cina. Tepat pukul 7 malam, Abang Zam sampai dekat tol terakhir LPT, iaitu Tol Lancang. Lepas bayar tol, dia teruskan perjalanan ke persimpangan Lebuh Raya Karak dan Pekan Karak. Depan mata dah nampak dah jalan sesak dan Abang Zam ambil keputusan untuk lalu jalan Kuala Pilah Lama ikut Mancis, Simpang Pelangai, Kuala Kelawang. Masuk ni dah 2 kali Abang Zam ikut jalan ni. Cuma kali ni awal sikit sebab belum masuk malam. Dekat Pekan Karak ada banyak stesen minyak. Abang Zam nak isi minyak dulu. Kalau ikutkan Waze, akan ambil masa sejam setengah untuk sampai ke rumah dia dekat Semenyih. Selesai isi minyak, Abang Zam pun mula masuk ke Simpang Kuala Pilah. Jalan memang kurang elok dan banyak selekoh. Tiba-tiba anak Abang Zam suruh tutup aircon dan nak buka tingkap sebab dia terasa pening. Abang Zam cakap jalan sunyi macam ni tak elok buka tingkap, bahaya. Masa tu dah senja dan nak masuk waktu maghrib. Kiri kanan hutan, ada kebun kelapa sawit, dan dekat situ juga ada satu tanah perkuburan karak lama. Masa tengah fokus memandu sambil pandang kiri dan kanan, kedengaran azan maghrib dekat radio. Bila Abang Zam pandang depan je, dia ternampak satu lembaga berwarna perang muda melintas betul-betul depan lampu kereta dia. Benda tu dalam keadaan baring dan panjang dalam 5 kaki melintas dari kanan menghala ke hutan sawit. Abang Zam ingat dia seorang je yang nampak. Rupanya isteri dia pun nampak juga. Mereka tergamam dan saling berpandangan. Abang Zam dengan isteri dia tak bagi tahu apa-apa pada anak-anak dia. Dia cuma suruh mereka baca surah yang mereka tahu. Apa yang Abang Zam dan isteri dia nampak sebenarnya? Wallahu a'lam. Kisah ni berlaku 20 tahun lalu dan terjadi kepada kawan Abang Zam yang belajar di salah satu IPTA berdekatan Skudai, Johor. Satu hari tu kawan Abang Zam, nama dia Anwar, bercadang nak balik ke kampung dekat Kelantan disebabkan cuti semester. Dia rancang nak balik berdua dengan kawan sekampung dia, Abu. Naik motosikal je lah, masing-masing naik motosikal. Lepas segala persiapan dibuat, lepas solat isyak, mereka pun mulakan perjalanan dan berjanji nak bawa motor secara santai je, tak lebih 100 km sejam.
Menungganglah mereka macam biasa sampailah mereka masuk kawasan yang gelap dan berhutan dekat jalan Segamat. Masa tengah bawa motor sambil layan suasana malam, Anwar ternampak satu lembaga berdiri sambil peluk tubuh atas seat belakang motor Abu. Lembaga tu gelap, bersaiz manusia dewasa dan tak berpakaian. Peliknya, lelaki tu tak bergerak, tegak berdiri walaupun motor si Abu ni lap ke kanan ke kiri. Cuma yang Anwar perasan kelajuan motor Abu tu semakin perlahan. Walaupun Anwar dan Abu bawa petrol spare, mereka dah sepakat akan berhenti singgah mana-mana stesen minyak untuk isi minyak motor masing-masing. Jadi Anwar perasan ada satu papan tanda stesen minyak Shell 1 kilometer dekat depan dan berharap Abu akan berhenti dekat stesen tu. Anwar masih nampak lembaga tu berdiri atas seat belakang motor Abu. Masa tu dah dekat pukul 12 malam. Alhamdulillah, Abu masuk simpang untuk isi minyak. Anwar perasan dia ternampak salah seorang pekerja Shell berlari tinggalkan stesen minyak. Sebaik saja Abu berhenti di salah satu pam. Tapi Anwar dah tak nampak lagi lembaga hitam atas seat motor Abu tu. Kemudian Anwar bertanya pada Abu, dia ada rasa apa-apa tak masa bawa motor tadi? Abu cakap dia rasa berat macam bawa orang dekat belakang. Disebabkan Abu nampak macam okey je, Anwar tak ceritakan apa yang dia nampak tadi. Lepas isi minyak, mereka mulakan perjalanan semula sehinggalah selamat tiba di destinasi masing-masing. 3 bulan lepas kejadian tu, Anwar ada singgah dekat stesen minyak yang sama pada waktu siang dan bertanyakan pada kaunter cashier tentang seorang pekerjanya yang ada lari malam kejadian. Cashier tu cerita budak tu nampak lembaga hitam, tak ada wajah berdiri atas motor customer. Esoknya budak tu demam selama seminggu dan terus berhenti kerja. Diceritakan oleh bapa kawan Abang Zam pada Abang Zam. Pak cik ni namanya Mahmud tapi kawan dia selesa panggil Mat je. Pak Mat ni kerja bawa ambulan dekat Hospital Bentong. Sekarang dia dah bersara. Masa kejadian tu, dia kerja shift malam. Dalam pukul 9 malam, dia dapat arahan untuk bawa seorang pesakit yang tenat ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Ini disebabkan masa tu tak ada doktor pakar dan kekurangan peralatan yang lengkap dan canggih, tak macam dekat Hospital Besar Kuala Lumpur. Pesakit dimasukkan di belakang ambulan dan ditemani seorang jururawat. Perjalanan dimulakan macam biasa sehinggalah ambulan melalui satu jalan yang gelap dan ada bukit dekat seberang jalan. Pada waktu tu jururawat beritahu pesakit dah meninggal dunia. Mengikut SOP, mereka kena patah balik ke Hospital Bentong. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Pak Mat buat pusingan U-turn. Sebaik saja buat pusingan U, tiba-tiba enjin ambulan mati. Gelap semuanya, termasuk apa saja lampu yang menyala. Pak Mat cuba hidupkan enjin balik, tapi gagal. Jururawat yang dekat belakang dah mula nangis ketakutan. Maklumlah, dia duduk sebelah dengan mayat dalam keadaan gelap. Dekat kiri Pak Mat, bukit dan ada lembah. Tiba-tiba Pak Mat nampak cahaya macam jamur api. Makin lama makin dekat, makin banyak dan makin bercahaya terang. Bila dah dekat, Pak Mat terkejut. Dia nampak orang kerdil tinggi lebih kurang 3 kaki sambil pegang jamur dan berpakaian zaman dulu melintasi ambulan seorang demi seorang. Kesemuanya pegang jamur sambil melintas ambulan tanpa hiraukan keadaan sekeliling. Pak Mat nampak orang tu lebih kurang dalam 50 orang. Pak Mat memang terdiam dan tak berkata apa-apa sehinggalah makhluk yang terakhir melintasi ambulan tu. Pak Mat macam terpukau dan tersedar lepas terdengar tangisan jururawat dekat belakang sebut nama Pak Mat. Pak Mat cuba hidupkan enjin ambulan balik. Alhamdulillah, enjin ambulan hidup. Pak Mat pun teruskan perjalanan berpatah balik ke Hospital Bentong dan mereka selamat sampai di hospital tanpa ada sebarang masalah. Malam tu, Pak Mat minta balik awal dengan alasan tak sihat. Cuma Pak Mat tak pasti sama ada jururawat tu nampak apa yang Pak Mat tengok atau tak. Sebab dia tak pernah jumpa lagi dengan jururawat tersebut selepas kejadian tu.
Sekitar tahun 2009, Abang Din kerja sebagai pembantu gerai makan di sebuah gerai dekat Alustar. Shift dia 5 petang sampai 3 pagi. Satu hari tu hujan dari pagi hinggalah ke malam. Abang Din mula risau sebab perjalanan untuk balik ke rumah agak jauh. Lebih kurang 10 km juga dari Pekan Alustar tu. Pukul 3 pagi, Abang Din bersiap-siap nak balik ke rumah. Keadaan masa tu masih hujan renyai. Abang Din rendah je sebab dia dah terbayangkan bantal dan tilam dekat rumah dia. Pada mulanya perjalanan balik semuanya okey je, tak ada apa yang pelik-pelik. Tapi lebih kurang 3 km lagi nak sampai ke rumah, ada satu simpang 3 lampu isyarat. Kiri menghala ke Jalan Langgar, kanan pula menghala ke Pendang. Sekitar simpang tu memang cerah dengan lampu jalan. Masa tu lampu isyarat merah. Abang Din pandang kiri, pandang kanan. Sunyi, tak ada sebiji kenderaan pun. Abang Din terus je belok. Tiba-tiba masa dia membelok tu, Abang Din nampak satu susuk makhluk hitam macam anak beruk, kecil je, tengah duduk atas jalan. Abang Din lalu betul-betul depan makhluk tu, nyaris-nyaris nak terlanggar dia, tapi sempat elak. Abang Din perasan makhluk tu pandang tepat ke arah dia dengan mata merahnya yang agak kecil, macam mata kucing. Walaupun kawasan tu cerah dengan lampu jalan, Abang Din masih tak nampak keseluruhan wajah makhluk tu. Dan Abang Din perasan benda tu tak ada bayang-bayang langsung. Dia bersangka baik, mungkin tu anak beruk yang tersesat. Abang Din teruskan perjalanan. Tiba-tiba dia rasa meremang, macam ada yang memati. Abang Din toleh ke kiri, toleh ke kanan. Tak ada apa-apa yang dia nampak. Dia teruskan bawa motor, tapi kali ni dia bawa laju sikit. Tiba-tiba makhluk yang Abang Din nampak tadi ikut dia. Astaghfirullahalazim. Makhluk tu bergayut-gayut dekat kabel elektrik sebelah kiri macam beruk. Sambil perhatikan Abang Din, kali ni dia nampak jelas susuk makhluk tu. Tapi ada perbezaan dengan kepala makhluk yang dia jumpa tadi. Yang dia nampak sekarang, kepalanya macam kepala manusia, badan macam beruk, lidahnya terjuntai-juntai, panjang je. Perasaan masa tu Tuhan je yang tahu. Jantung bagaikan terhenti, tangan terasa kaku nak memecut laju, badan lemah rasa macam nak pitam, mulut hanya mampu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang Din gagahkan diri baca ayat kursi dan surah An-Nas berulang kali. Pandangan dia tertumpu pada jalan je. Alhamdulillah, deretan rumah-rumah dekat tepi sawah padi sepanjang jalan membuatkan Abang Din rasa lega sikit. Mulut dia masih lagi baca ayat kursi sebab sepanjang perjalanan nak sampai ke rumah tu, jalan memang gelap. Sekitar tahun 2012, hari tu Abang Din cuti. Jadi dia rancang nak keluar lepak malam tu dengan kawan-kawan dia dekat bandar. Lepas solat isyak, Abang Din keluar menuju ke Pekan bawa Kawasaki 150cc kesayangan dia lah. Mula dengan berborak-borak dekat warung Abang Aziz. Lepas tu pusing-pusing bandar Alustar. Sedar-sedar dah pukul 1 pagi. Jadi Abang Din pun gerak balik. Dalam perjalanan balik tu, suasana memang sunyi. Sebiji kereta pun tak ada sepanjang jalan tu. Jalan raya kampung kan. Sambil-sambil bawa motor tu, Abang Din nyanyilah nak hilangkan kesunyian. Tengah sedap-sedap menyanyi tu, tiba-tiba pak, macam ada yang tampar dia dari belakang. Motor jadi berat. Mula-mula Abang Din buat bodoh je, tak fikir apa-apa pun. Dia sambung menyanyi balik. Tiba-tiba pek, dia main tolak helmet pula. Dalam hati dah fikir lain dah. Sumang sangat ke suara aku. Kali ketiga dia sentuh bahu pula. Abang Din terus paling belakang. Allahu Akbar. Abang Din nampak satu makhluk, muka dia hitam, mata terbeliak, pandang Abang Din. Memang ngeri gila wajah makhluk tu. Kemudian Abang Din pandang atas. Ada sup bunjut sah. Itu pocong, macam nak luruh jantung masa tu. Bau dia tak tahu nak gambarkan macam mana. Lagi busuk daripada bangkai tikus. Abang Din baca ayat kursi, lintang pukang. 3 kul pun dia baca, tapi tak keluar bunyi. Last Abang Din azan. Alhamdulillah, keadaan kembali tenang. Abang Din selamat sampai ke rumah tepat pukul 2 pagi. Sampai depan rumah, Abang Din isap rokok sebatang nak hilangkan trauma kena kacau dengan pocong tadi. Bila dah tenang, dia baca ayatul kursi 3 kali dan hembus kiri, kanan, depan, belakang sambil dalam hati berkata, minta-mintalah benda tu tak ikut aku sampai rumah.
Alhamdulillah abang dia masuk rumah, ambil wuduk dan solat sunat. Lepas solat terus tidur sampai ke pagi. Jalan Karak Lama. Siapa yang tak tahu kisah mistik dekat jalan tu? Jalan yang agak gelap dan sunyi menyebabkan tak ramai orang berani lalu situ. Keadaan Jalan Karak yang dipenuhi hutan kiri dan kanan dikatakan keras dan ramai yang jadi mangsa ketika lalu kawasan tu. Itulah yang terjadi kepada dua beradik yang nak balik kampung jenguk kedua orang tuanya. Masa tu Isma dan Irna cadang nak balik kampung sebab dapat cuti panjang. Mereka bertolak dari rumah lebih kurang pukul 10 malam. Bergerak waktu malam agak tenang sikit sebab tak banyak kenderaan waktu tu. Mereka ikut Jalan Karak Lama. Irna, adik Isma ni, dah larang jangan ikut jalan tu sebab banyak cerita seram yang dia dengar dari kawan-kawan dia. Tapi Isma berdegil nak lalu juga jalan tu. Mulanya perjalanan mereka lancar je. Isma menyanyi-nyanyi sambil memandu. Tapi bila sampai je dekat selekoh kedua Karak Lama tu, tiba-tiba radio tertutup dengan sendiri. Irma toleh ke arah Isma dengan muka gelabah. Matanya pandang ke kiri dan ke kanan jalan. Berdebar pula hati dia tengok suasana yang gelap dan sunyi dekat luar. Cuma kereta mereka je yang lalu kawasan tersebut. Kemudian Irna pasang CD surah Yasin dan cuba lelapkan mata. Tak nak dia tengok luar sebab takut ternampak apa-apa yang muncul nanti. Masa Irna cuba tidur tu, tiba-tiba telinga dia terdengar macam orang berbisik, Tolong saya." Mula-mula dia buat tak tahu je. Dia syak mungkin itu suara kakak dia yang nak sakat dia. Tapi sekali lagi dia dengar suara tu, Tolong saya." "Kau jangan main-main boleh tak kak? Tengah-tengah hutan macam ni nak main bisik-bisik minta tolong pula. Apa hal kau ni? Bila masa pula aku bisik minta tolong? Tak dengar aku tengah baca surah Yasin ni?" "Kalau bukan Kak Isma yang bisik, suara siapa pula yang aku dengar?" Tiba-tiba CD yang mengalunkan ayat-ayat suci terhenti. Isma dan Ina berpandangan sesama sendiri. Dan Ina dah rasa tak sedap hati. Mereka teruskan juga perjalanan dengan keadaan yang sunyi dan sepi dalam kereta tu. Isma memandu dengan tenang masa tu. 20 minit kemudian, Isma rasa kereta tu jadi berat macam daki bukit je. Perlahan je jalan walaupun minyak dah habis ditekan. Irna yang mendiamkan diri dari tadi dah berpeluh-peluh tahan rasa takut. Terkumat kamit mulut dia baca surah yang diingat. Matanya masih melia pandang ke arah luar. Harapannya semoga ada kereta lain yang lalu masa tu. Masa tengah leka pandang kiri dan kanan, tiba-tiba mereka terdengar suara ketawa dan mengilai dari arah luar. Irma dan Irna dah menggigil ketakutan. Kereta masih bergerak perlahan. Kemudian mereka baca ayatul kursi sekuat hati dalam kereta dan serta-merta suara hilayan tadi hilang. Hilang je suara mengilai tadi. Enjin kereta mereka tiba-tiba meragam. Sempat jugalah Isma belok ke bahu jalan sebelum enjin kereta mereka mati. Lepas tu Isma ajak Irna keluar nak periksa enjin kereta. Irna terpaksa ikut arahan Isma walaupun dia rasa amat takut masa tu. Risau pula dia kalau apa-apa jadi pada kakak dia tu. Mereka buka bonet kereta. Enjin elok je macam tak ada apa-apa kerosakan. Isma tak puas hati. Dia suruh Ina ambil lampu suluh nak periksa lagi enjin. Ina pergilah cari lampu suluh dalam kereta. Bila dah dapat lampu suluh tu, Ina nak bagilah dekat Isma lampu tu. Tiba-tiba dia ternampak kelibat seorang perempuan berdiri agak jauh dari kereta mereka. Irna terkaku dan tergamam. Lampu suluh yang dipegang terjatuh. Terketa-keta dipanggil Isma. Kak Isma! Kau kenapa ni berdiri tegak macam ni? Hey, Ina! Isma tanya sambil goncangkan bahu Irna. Irna tak membalas. Cuma jari dia je yang diangkat dan tunjuk ke arah kelibat tu. Perlahan-lahan Isma menoleh. Terlopong mulut dia tengok apa yang ditunjukkan oleh Irna. Seorang wanita berdiri tegak pandang ke arah mereka berdua. Dekat tangan dia tu nampak macam tengah pegang seorang budak kecil yang berlumuran darah. Mukanya hancur dan sebelah tangan budak tu dah putus. Wajah wanita tu pula dah rentung macam terbakar. Sebelah biji mata dia terjojol keluar dan mukanya dipenuhi darah.
Kulit muka, badan dan tangan mengelupas serta kemerahan macam baru lepas terbakar. Irma dan Irna nampak jelas keadaan mereka sebab disuluh oleh lampu kereta yang masih menyala. Tolong! Tolong! Tolong saya! Wanita tu berkata dan melangkah setapak demi setapak sambil seret budak kecil yang ada dekat tangan dia tu. Isma dan Irna terkaku dan terus tersedar bila tengok wanita tu nak datang dekat mereka. Cepat-cepat Isma tutup bonet depan dan ajak Irna masuk ke dalam kereta. Wanita yang terbakar tu semakin menghampiri mereka. Berurang kali enjin kereta cuba dihidupkan, namun tetap juga tak boleh hidup. Irna dah keluar air mata sebab ketakutan. Cepat kak, cepat! Sabarlah, akak tengah cubalah ni. Ya Allah, tolonglah hamba ni. Kak, dia nak dekat dah tu. Allah, cepat kak, cepat. Baca surah dek, kereta ni tak nak hidup. Cepat dek baca. Mereka berdua tak mampu buat apa-apa, hanya tutup mata dan baca surah yang mereka ingat je. Lepas 5 minit mereka tutup mata. Perlahan-lahan Isma buka mata nak tengok wanita terbakar tadi. Lega, wanita tu dah tak ada depan keretanya. Kemudian Isma panggil Irna yang masih menangis ketakutan tu. Irna, dah, benda tu tak ada dah. Allah, benda apa tadi tu kak? Entahlah, akak pun tak pasti. Mungkin dia mati kemalangan dekat kawasan ni kot. Roh tak tenteram agaknya. Masa mereka berbual dan cuba hidupkan enjin kereta tadi, tiba-tiba bam! Budak kecil yang diseret wanita terbakar tadi jatuh betul-betul depan cermin kereta mereka. Mereka terkejut dan dalam masa yang sama, dekat cermin sebelah Isma duduk, terlihat wanita terbakar tadi tengah mencakar-cakar cermin kereta mereka. Mereka berdua terus berpelukan dan menangis serta berharap akan ada kereta yang lalu dan tolong mereka. Mulut tak henti-henti baca surah dan berdoa pada Allah minta diberi bantuan. 15 saat mereka berpelukan. Kelihatan cahaya lampu kereta dari arah bertentangan menghampiri mereka. Sepasang suami isteri keluar dari kereta dan menghampiri Isma dan Irna. Setelah pasti yang pasangan itu adalah manusia, Isma dan Irna segera keluar dari kereta dan ceritakan apa yang terjadi. Bila dengar je cerita mereka, si suami bantu mereka untuk hidupkan enjin kereta. Akhirnya kereta berjaya dihidupkan. Isma dan Irna ucapkan terima kasih atas bantuan yang pasangan itu berikan. Mereka berdua bersyukur sangat sebab Allah hantar pertolongan pada mereka. Pasangan tu pun nak teruskan perjalanan dan sempat berpesan kepada Isma dan Irna, lain kali jangan lalu jalan ni waktu malam-malam macam ni. Jalan ni memang keras. Nak pula kamu berdua perempuan, bahaya ikut jalan ni. Banyak dah terjadi kemalangan disebabkan ternampak kelibat yang macam ni. Kadang-kadang benda tu main melintas je depan kereta kita. Isma dan Ina hanya mengangguk tanda faham. Nak patah balik, mereka dah jauh ke depan. Nak tak nak, mereka kena teruskan juga perjalanan mereka ikut jalan tu. Mereka sambung perjalanan semula macam biasa. Tapi Isma masih lagi rasakan yang kereta dia masih berat lagi. Tapi dia teruskan juga. Dalam hati dia berdoa supaya janganlah kereta berhenti lagi macam tadi. Irna dekat sebelah hanya diamkan diri dan cuba untuk lelapkan mata. Masih terbayang lagi rupa makhluk tadi. Isma dan Irna rasa lega sikit sebab sepanjang perjalanan mereka ada beberapa buah biji kereta ikut kawasan tu. Tapi Isma rasa pelik, kenapa setiap kali kereta lalu mereka akan bagi high beam. Bila selesai pula, mereka akan tunjukkan ke arah kerusi bahagian belakang. Rupa-rupanya tanpa mereka sedar, masa mereka masuk dalam kereta tadi, ada makhluk lain yang ikut mereka. Isma cuba menoleh, tapi tak nampak sesiapa dekat situ. Tak semena-mena muncul satu bau yang sangat meloyangkan tekak. Nyaris nak termuntah Irna dibuatnya. Berkali-kali dia cuba tahan dari termuntah. Irna pandang Isma yang tengah tutup hidung dengan tudung. Irna bersuara, "Apa yang busuk sangat ni kak? Sakit kepala aku bau." "Entahlah, bau dari luar kot. Dahlah jangan cakap lagi. Takut benda lain pula muncul." Pukul 4 pagi, akhirnya mereka sampai ke rumah orang tua mereka dengan bauan yang sangat busuk. Lewat juga mereka sampai akibat kereta yang dipandu Isma bergerak lambat disebabkan terlalu takut. Turun je dari kereta, Isma dan Irna terus masuk ke dalam rumah tanpa bagi salam.
Tergopoh-gopoh mereka berdua berlari masuk dan membuatkan ibu dan ayah mereka rasa pelik. Mereka berdua terus masuk ke dalam bilik tanpa mereka tahu makhluk yang berada dalam kereta tadi dah ikut mereka ke dalam bilik. Tak sampai 3 minit, dalam bilik terdengar Isma dan Irna menjerit-jerit sambil berlari keluar. Pucat muka dua beradik tu. Mereka panggil ayah mereka, Haji Kadi, untuk tengok dalam bilik. "Ayah, ada nenek tua dalam bilik kakak." Dengan tenang, Haji Kadi melangkah ke arah bilik Isma dan Irna. "Itulah, lain kali sebelum masuk ke rumah, bagi salam, lepas tu cuci kaki dulu. Bukan main terjah je masuk. Masa kamu masuk tadi, ayah dah perasan yang ada benda mengikut kamu balik. Tu yang dekat dalam bilik kamu, itulah bendanya." Menggigil badan mereka berdua mendapatkan ibu mereka. Haji Kadi masuk ke dalam bilik dan tengok ada seorang nenek tua yang berkedut 1000 wajahnya, bertongkat, bajunya kelihatan sangat lusuh dan busuk, tengah berdiri dekat hujung sudut bilik. Rambutnya menggerbang macam nenek kebayan. Dengan sedikit ilmu yang ada, Haji Kadi baca beberapa surah dan merenjis-renjis air ke arah nenek tua tersebut supaya pergi dari rumahnya dan jangan ganggu mereka sekeluarga. Akhirnya nenek tu hilang dari pandangan Haji Kadi melalui celahan dinding bilik anaknya. Isma dan Irna terus bercerita tentang kejadian yang menimpa mereka masa lalu ikut jalan karak lama tadi. Haji Kadi berpesan kepada Isma dan Irna supaya jangan ikut jalan tu lagi kalau nak balik kampung waktu malam. Makhluk-makhluk halus ni memang wujud dan suka mengganggu kalau dia tahu yang kita ni lemah. Isma dan Irna mengangguk faham. Sejak dari kejadian tu, mereka tak berani lagi gunakan jalan karak lama atau pulang ke kampung pada waktu malam. Kalau nak balik kampung, mereka akan pilih waktu siang. Serik dah dengan kejadian yang menimpa mereka. Okey, itu dia beberapa kisah yang sempat saya kongsikan dalam video kali ini. Kalau anda ada kisah seram macam ni juga, jangan malu-malu kongsikan pada saya dan hantarkan ke alamat email di bawah atau boleh join grup Telegram saya. Link saya letakkan dekat description box di bawah juga. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.